kau nak tanya dengan korang okey, iaitu apa? Siapa sini yang ada gangguan, especially dekat sini, dekat atas perut ni, pedih, rasa panas, ganggu sampai dia ganggu tidur. Especially kalau dalam masa seminggu tu dia akan jadi 2 atau 3 kali. Senang kata kita panggil dia macam pedih ulu hati. Siapa sini ada rasa pengalaman macam tu? Siapa sini yang ada masalah selalu je bila makan sikit je dia dah menolak. Maksudnya baru je nak ambil sesuap ataupun 2 suap nasi dah rasa kenyang, dah rasa penuh. Kalau lebih lagi, contohnya ambil dalam orang kata 1 pinggan, lepas tu dah tak boleh ambil dah. Sebab apa? Sebab keadaan dah rasa mengah. Okey, kalau siapa yang ada 2 simptom ni, itu sebenarnya anda dah ada satu simptom penyakit iaitu kita panggil GERD. GERD, apa dia GERD? GERD iaitu dah bahasa mudahnya ialah pedih ulu hati. So hari ni saya nak share dengan korang, iaitu tajuk tadi ialah GERD anxiety. Apa dia GERD? GERD dalam bahasa istilahnya ialah gastroesophageal reflux disease, iaitu gangguan pada saluran pemakanan kita, dipanggil esophagus ni, di mana air asid daripada perut ni terjeluak naik atas dekat esophagus. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita rasa pedih, kita rasa tak selesa, rasa panas. Itulah dia. Yang pertama, okey, cuba kurangkan memakan benda-benda yang trigger masalah ulu hati ni. Iaitu apa? Makanan yang ekstrim, makanan yang terlalu panas, yang terlalu pedas. Nanti nak berbuka, janganlah pula minum air gas terus nanti pedih ulu hati. Ataupun kepada yang kaum lelaki, merokok. Dan yang kedua, faktor stres. Stres ataupun kita boleh kategorikan sebagai sama ada daripada stres fizikal, stres emosi, mental. Itu juga sebenarnya akan menyebabkan GERD. Sebab apa tahu? Sebab bila kita dalam keadaan tertekan, macam bila kita rasa stres, sebenarnya jantung kita laju. Itu juga menyebabkan kita punya otot perut kita lemah, especially dekat otot perut dan juga otot esophagus. Okay, dan surprise bila kita stres juga, pengeluaran air asid di dalam perut juga akan naik tinggi. Dan yang ketiga, jika sahabat yang memang kena makan malam. Sebab apa? Sebab mungkin masa siang tu dia bekerja, tapi dalam orang kata malam tu dia baru nak ambil makan malam. So kalau boleh ambil waktu selepas makan malam tu, dalam jarakkan 3 jam barulah tidur. Sebab apa tahu? Sebab kita khawatir kalau kita lepas kita makan dan kurang daripada 3 jam kita tidur, kita rehat, berbaring, itu yang menyebabkan orang kata air asid tu akan mudah naik dekat esophagus. Itulah yang akan menyebabkan kita akan rasa pedih ataupun heartburn. Yang terakhir punca yang kita memang kadang-kadang kita terpaksa ambil iaitu pengambilan ubat-ubat yang menyebabkan GERD. Okey, contohnya pengambilan antibiotik, pengambilan aspirin. Mereka yang dah ada GERD, apa nak buat? Kalau memang dah ada GERD, first kali cuba rawatan bukan ubat lah. Apa yang saya boleh share dekat sini, first kali cuba atasi, iaitu saya recap balik, cuba mengambil makanan-makanan yang lembut sahaja. Jangan makan ekstrim tadi pengambilan, jangan kurangkan ataupun kalau boleh minimalkan pengambilan seperti makanan yang masam, pedas sangat, makanan yang berkafein, sebab benda tu yang akan trigger GERD. Sebaliknya, banyakkan memakan makanan yang lembut seperti makan bubur, makan fiber. Sebab apa? Yang bagusnya bila fiber ni ialah salah satu prebiotik. Prebiotik ni saya share adalah satu macam perumah kepada probiotik. Sebab bila kita ambil banyak prebiotik, dia akan bagi peluang untuk kita punya bakteria baik ataupun probiotik tu hidup. Bila probiotik kita hidup, culture dalam perut kita sihat, insya-Allah kuranglah orang kata masalah-masalah perut ni lah, dan juga GERD. Yang kedua,
amalan mengunyah 40 kali. Yang ini kita jangan lupa, kita kena sentiasa ingat amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda sendiri menyuruh kita mengunyah sesuatu makanan tu sampai kecil sampai 40 kali. Sebab ada hikmah, sebab bila makanan kecil kita kunyah banyak kali, kita punya alio ataupun enzim alio ni sendiri akan memudahkan pencernaan. Dan yang ketiga, kalau memang dah tak boleh tahan sangat, kenalah bertindak, sama ada pergi farmasi, dapatkan ubat anti-asid ataupun antacid, sama ada dalam bentuk solution, dalam bentuk pil, supaya apa? Supaya dapat tahan ataupun kurangkan asid tu naik ke atas. Okey, ataupun ada pil-pil anti-asid yang kita boleh bantu untuk apa? Untuk mengurangkan pengeluaran asid tadi. Dan yang terakhir, belajarlah kita latihan relax, bermaksud bila kita tengah kena GERD anxiety tu, kita kena belajar untuk bertenang. Kita belajar untuk pernafasan kita secara teratur. Sebab apa? Kalau kita tidak bantu kita punya pernafasan kita ni dikuatiri, benda tu akan menyebabkan kita boleh sesak nafas juga. Saya rasa sampai sini sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada perkongsian akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.